Ramai yang kata, susahnya nak jawab soalan kebat ni. Okey, anak-anak jangan risau. Jom sama dengan Ustazah, kita tengok soalan dan contoh jawapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Ustazah Huda Rahmat. Dan insyaAllah pada kali ini saya akan berkongsi dengan anda semua apakah koleksi soalan kemahiran berfikir aras tinggi ataupun lebih dikenali dengan soalan kebat khusus untuk pendidikan Islam SPM. Dan insyaAllah untuk siri pada kali ini saya akan bersama-sama untuk berkongsi bagaimanakah soalan dan juga contoh jawapan soalan-soalan kebat yang diambil daripada buku teks pendidikan Islam tingkatan 5 dalam bidang Al-Quran. Jom sama dengan saya. Baiklah, kita pergi kepada tajuk yang pertama dalam bidang Al-Quran untuk ayat kefahaman, iaitu tajuk ciri-ciri mukmin berjaya. Yang mana jika nak lihat soalan kebat ini berada di bahagian penilaian yang berada pada muka surat 40. Okey. Okey, inilah soalannya. Okey, salah laku seksual menyebabkan berlakunya jenayah pembuangan bayi. Okey, ini gambarannya lah. Saya ambil gambar berkaitan dengan pembuangan bayi. Okey, soalannya ialah cadangkan cara mengatasi situasi di atas. Okey, jadi dalam soalan ini anak-anak perlu faham apakah yang difokuskan dalam soalan ini. Dan dalam soalan kebat ini, anda perlu baca berulang kali supaya anda faham kehendak soalan. Jadi dalam soalan ini, kehendak soalannya ialah bagaimanakah cadangan daripada kita untuk mengatasi situasi di atas itu merujuk kepada jenayah pembuangan bayi. Okey, mari kita lihat apakah cadangan jawapan untuk soalan ini. Okey, sebagaimana yang anak-anak telah jelas berkaitan dengan soalan kebat ini, so untuk jawapan bagi soalan kebat mestilah mengandungi terdiri daripada 4 perkara penting, iaitu isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Okey, baik, ini adalah contoh jawapannya. Ibu bapa hendaklah memberikan didikan agama kepada anak-anak sejak kecil. Itu adalah isi cadangan daripada kita bagaimana untuk mengatasi jenayah pembuangan bayi. Kemudian kita sambungkan lagi isi tadi dengan kata hubung supaya untuk menyambungkan isi tersebut dengan huraian. Okey, supaya dapat melahirkan individu yang berakhlak mulia. Okey, lengkap isi dan huraian. Kita sambung dengan huraian lengkap. Kesannya anak-anak akan terhindar daripada terjebak dengan gejala sosial. Okey, dan yang terakhir, kesimpulannya kita mestilah meningkatkan keimanan dalam diri agar tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif. Haruslah diingat di ruangan kesimpulan ini, pastikan ayat yang kita berikan berbentuk ayat pengajaran supaya lengkap dan mudah difahami. Okey, itu untuk soalan tajuk yang pertama. Okey, kita pergi kepada tajuk yang kedua, iaitu tajuk memahami keutamaan dalam tindakan. Rujuk buku teks pendidikan Islam tingkatan 5 muka surat 50 di ruangan penilaian. Okey, kita lihat soalannya. Terdapat sebilangan remaja mengutamakan rakan sebaya berbanding ibu bapa mereka. Okey, fahamkan dulu stimulus soalan. Okey, berdasarkan penyataan di atas, huraikan pendapat anda berdasarkan fiqh al-aulawiyat. Okey, yang berkaitan dengan tajuk keutamaan dalam tindakan ini. Jadi, dalam soalan ini, soalan berkehendakkan kita menyatakan pendapat kita berkaitan dengan isu ini, isu remaja mengutamakan rakan sebaya berbanding ibu bapa. Bagaimana kita nak mengaitkannya dengan fiqh al-aulawiyat? Okey, mari lihat contoh jawapan. Baik.
Contoh jawapannya, remaja tidak dapat membezakan siapa yang lebih perlu mereka dahulukan. Itu kita letakkan sebagai isi. Okey. Kerana, kita gunakan kata hubung kerana kurangnya didikan dan penghayatan agama. Okey. Huraian kita ini berkait dengan kenapa kita kata mereka tak boleh nak beza siapa yang lebih perlu mereka utamakan. Seterusnya, kita sambung huraian lengkap kita. Kesannya, mereka akan mudah terjebak dengan perkara-perkara negatif. Okey. Seterusnya, kesimpulannya, kita hendaklah mengutamakan ibu bapa dalam kehidupan seharian agar hidup dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kita berpindah kepada soalan dalam tajuk yang ketiga, iaitu di bawah tajuk Kepelbagaian Bangsa dalam Islam. Nak boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5 pada muka surat 54. Okey, kita lihat soalannya. Kepelbagaian bangsa memberikan peluang bagi membina interaksi yang harmoni. Sebagaimana biasa, fahamkan dulu stimulus soalan. Okey, soalannya, kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Okey. Anak-anak jangan risau ataupun jangan takut dengan perkataan hujah ini. Dia samalah dengan kalau digunakan perkataan pendapat ataupun pandangan. Sebenarnya, soalan yang menggunakan perkataan hujah ini, dia membuka ruang yang cukup luas pada kita kepada pelajar untuk menjawab soalan ini. Sebab tidak dinyatakan sama ada dia nak kesan atau faktor atau cara. Jadi apa saja yang berkaitan dengan stimulus yang diberikan ini adalah akan membantu kita untuk menjawab soalan. Okey, jadi kita lihat contoh jawapan yang boleh diberikan. Masyarakat yang hidup berbilang kaum dapat mengenali pelbagai budaya. Jadi di sini kita nyatakan apa kelebihan masyarakat yang berbilang kaum ataupun berbagai bangsa tadi. Okey, itu sebagai isi. Okey, seperti kita nyatakan contoh jenis makanan, pakaian dan cara hidup. Ini untuk huraian kita gunakan kata hubung seperti. Anak-anak boleh gunakan pelbagai jenis kata hubung. Antara yang biasa kita guna ialah ringkasan KABUS. K kerana, A agar, B bagi, U untuk dan S seperti. Okey, seterusnya kita sambung dengan huraian lengkap. Kesannya akan lahir sikap bertoleransi antara satu sama lain. Dan kita akhiri jawapan kita dengan kesimpulannya, kita mestilah memelihara hubungan baik sesama pelbagai bangsa agar masyarakat dapat hidup aman dan harmoni. Okey, mudah bukan? Jadi, suka juga untuk saudara ingatkan, dalam menulis jawapan kebat ini, anda perlulah menulis dalam bentuk perenggan. Hanya satu perenggan sahaja. Jangan dituliskan jawapan tersebut secara fakta ataupun poin satu persatu. Mesti ditulis dalam bentuk perenggan secara jelas. Okey. Jadi, untuk siri pada kali ini, sekadar itu dulu 3 contoh soalan kebat dalam bidang tilawah Al-Quran. Semoga ianya memberi manfaat untuk anda semua. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Terima kasih atas sokongan anda kerana sudi menonton. Jumpa lagi di siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.